Semasa sampai di depan rumah Haji Kawa, langkah Mizah jadi perlahan apabila terasa dadanya mulai sebak. Kebetulan pula saya berjalan-jalan di hadapan rumah memerhatikan pokok mangga yang berbuah lebat. Disebabkan Haji Kawa ni di bilik air mandi untuk tunaikan solat asar. Isteri saya di dapur temankan isteri muda Haji Kawa menggoreng cucur pisang. Ketika saya sampai di rumahnya, Haji Kawa masih lagi tidur akibat keletihan. Kebetulan pula giliran dia bermalam di rumah isteri mudanya pada hari Rabu. Sebab itulah saya berkunjung ke rumahnya petang Rabu kerana bimbang tidak dapat bertemu dengannya. Sebaik sahaja Mizah memberi salam, terus sahaja dia masuk ke pintu pagar kerana disangkanya saya ni Haji Kawa. Tatkala bersalam, dia membongkok sedikit seolah-olah mahu mencium tangan, tetapi saya segera tarik ke belakang. "Ni Tuan Haji Kawa ke?" Miza tercegat di hadapan saya disebabkan tidak dipelawa masuk. Kebetulan dia datang seorang diri sahaja dengan berjalan kaki. Tentu rumahnya berhampiran dengan tempat tinggal Haji Kawa. Masakan dia tidak pernah bersua muka dengan Haji Kawa. "Bukan, saya pun datang nak jumpa dia. Beritahu saya, masih juga tidak mempelawanya masuk ke rumah." "Saya ni datang dari Taiping," ujar Mizah perlahan setelah menyedari saya ni bukanlah orang yang dicarinya. "Datang ke rumah anak saya dekat bawah tu, ada orang yang kata Tuan Haji Kawa ni boleh mengubat," katanya ikut sama memerhatikan buah mangga yang lebat di dahan. Bolehlah cuba," sahut saya tidak berganjak berdiri di bawah pokok mangga di hadapan rumah itu. "Abang ni sakit juga ke?" Miza menatap muka saya sambil menekan-nekan dada menahan sebab. "Saya ni datang nak ziarah kawan," jelas saya. Mengajaknya masuk ke rumah, sebaik saja Haji Kawa berdiri di muka pintu. Dia juga mempelawa tetamunya masuk ke rumah disebabkan isterinya sudah pun bersiap menghidangkan minuman di dapur. Sudah menjadi kelaziman Haji Kawa, kalau saya datang berkunjung ke rumahnya, mesti jamah juga masakan isterinya. Tetapi isteri mudanya baru pertama kali saya bersua. Lainlah kalau isteri tuanya, sampai santak jam 11 malam pun dia tidak akan membantah untuk memasak kalau saya datang berkunjung. Kadang-kadang terasa juga segan mahu menyusahkan dia apabila berkunjung ke rumahnya selepas habis isyak. Memang semasa sama-sama belajar pondok pun, Haji Kawa ni terlalu rapat dengan saya. Sampaikan kain baju saya direndam untuk dibasuh pun, dia sanggup cuci dan sidai ke ampaian. Kalau memasak pun Haji Kawa ni rajin ke dapur. "Ustaz ni pun boleh ubatkan?" Sengaja Haji Kawa bergurau sebaik sahaja tetamunya masuk ke rumah. Tetapi Mizah tak peduli apa pun penjelasan daripada Haji Kawa. Biarlah Haji Kawa sengaja berdalih memberitahu mengenai saya yang boleh mengubati penyakitnya. Namun dia tetap harapkan Haji Kawa. Lagipun tatkala keluar rumah, dia sudah nekat mahu menemui Haji Kawa sekalipun dia belum pernah bersua. Sudah beberapa orang dukun ditemuinya semasa di kampung. Mereka menuduh Mizah terlangkah barang yang ditanam orang. Sebab itulah dia merasa kebas peha apabila senja menjelang. Kadang-kadang kebas di bahagian peha itu menyebabkan dia pitam sampai terasa rumahnya berpusing ligat. Memang anaknya Lamia sudah membawanya menemui doktor, tetapi tidak ada tanda-tanda yang dia diganggu darah tinggi. Lamiah rela emaknya dimasukkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan sekiranya diganggu darah tinggi sampai pitam tidak bertahan. Apabila balik ke Taiping, anaknya Maripin berusaha juga menemui dukun sampailah ke Sungkai. Tetapi keadaan emaknya masih belum berubah. Maripin bawa juga menemui bidan berurut seluruh badan kalau emaknya diganggu angin. 2 pagi bidan itu mengurutnya. Dia pula termengah-mengah sakit menanggung lelah hingga kan terasa sesak nafas. "Dah puas saya ni berubat Tuan Haji," tutur Mizah bergetar seolah-olah suaranya menahan debar yang kencang. Kalau sakit wajiblah berubat," sahut Haji Kawa tersengih-sengih mengerling ke saya. "Sebab itulah saya datang jumpa dengan Tuan Haji," ujar Mizah apabila kenangkan jiran anaknya Uda Lijah yang menyuruhnya ke situ. Sepanjang malam dia diganggu pitam. Memang Uda Lijah dipanggil oleh Lamiah mengurut tengkuk emaknya. Cemas jugalah Lamiah disebabkan seluruh tubuh emaknya sudah berpeluh sejuk bagaikan air mandi mayat. Uda Lijah sudah mendesak supaya dihantar sahaja ke hospital, tetapi Lamiah bertahan.
Memang emaknya berpesan sangat supaya tidak tergesa dihantar ke hospital sekiranya sakit sampai jatuh pitam. Tahu sangat Lamia mengenai penyakit emaknya sudah beberapa kali yang mengganggu. Kalau tidak disebabkan hujan turun sebelum asar, Udalijah berjanji mahu bawakan Mizah menemui Haji Kawa. Tahu sangatlah dia mengenai Haji Kawa datang ke situ hari Rabu, Jumaat atau Ahad. 3 hari itu sahaja dia bermalam di rumah isteri mudanya. Sebab itulah dia berjanji mahu hantar Mizah ke rumah Haji Kawa. Disebabkan Udalijah tidak datang jengah muka selepas hujan mulai teduh, tidak sabar lagi Mizah mahu menemui Haji Kawa. Dia sendiri camkan alamat rumah yang diberikan oleh Udalijah itu sampai termengah-mengah berjalan kaki. Awak ni patut kurangkan badan. Patut kurangkan berat badan. Dia typo di situ. Tertinggal ayat. Ujar saya setelah melihat keadaan Mizah yang gemuk. Dia tidak menyahut tetapi tengangguk. Bukan tengangguk, tetapi mengangguk lemah. Memang dia menyedari tubuh badannya semakin gemuk sekalipun sudah cuba mengawal makannya. Tetapi perkara badan naik gemuk bukan disebabkan makanan dikawal. Kadang-kadang tubuh dia menjadi lemah, tidak bertenaga sekiranya dikurangkan sangat menjamah makanan. Berapa umur awak sekarang ni? Haji Kawa cuba mengagak. Dah 50 umur saya ni Tuan Haji. Jelasnya sambil mengusap-ngusap dada. Biarlah, saya cuba-cuba dulu ya. Tegas Haji Kawa lantas memegang ibu jari kaki Mizah dengan membacakan. Saya cuba ya. Innama ilahukummullahul lazi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilman. 3 kali Haji Kawa mengulanginya. Tiba-tiba sahaja Mizah menyentak menahan kesakitan. Tidak jadilah Haji Kawa mahu meneruskan disebabkan Mizah semakin termengah-mengah. Macam mana rasanya Tuan Haji? Tersengih-sengih Mizah merenung Haji Kawa yang tidak mahu meneruskan membaca doa-doanya. Tak apa ke? Lepas isyak nanti awak datang kalau rumahnya dekat. Ujar Haji Kawa seolah-olah mahu mengelak disebabkan saya baru sahaja jejakkan kaki ke rumahnya. Belum pun sempat berbual-bual dengan saya kerana sudah lama tidak bersua. Tiba-tiba sahaja ada tetamu yang datang mintakan doa. Apa kelengkapan yang saya perlu bawa? Soal Mizah mahu pastikan barang-barang yang perlu dibawa sama. Memang dia tinggal dalam kawasan kampung itu juga. Bila-bila sahaja boleh datang ke situ. Disebabkan Haji Kawa memintanya datang selepas isyak, tentulah memerlukan kelengkapan untuk dibawa bersama. Tetapi Haji Kawa tidak minta apa-apa. Disebabkan dia baru saja sampai di rumah isteri mudanya, biarlah dia berehat dahulu sampai selepas isyak. Jadi apa salahnya tetamu datang selepas isyak? Tak perlulah mereka mengganggu petang-petang demikian. Tetapi Mizah ni tak sabar menunggu selepas isyak. Sebab itulah dia cari juga rumah Haji Kawa sebaik sahaja hujan lebat mulai reda. Setelah diubati oleh Haji Kawa, dia tidak terkilan apa-apa apabila disuruh datang selepas isyak. Tak payah nak bawa apa-apa, kita tengok dulu. Tutur Haji Kawa kerana dia belum dapat menentukan apakah kelengkapan yang perlu disediakan. Manalah dia tahu penyakit yang mengganggu Mizah kalau tidak diuji terlebih dahulu. Tetapi dia sudah mengagak. Mizah memang diganggu syaitan. Setelah dibacakan doa, tiba-tiba sahaja perempuan itu terjerit kesakitan. Biarlah tunggu selepas isyak, baru dia bersungguh-sungguh ubatkan dengan berdoa. Agaknya, apa penyakit saya ni Tuan Haji? Mizah mendesak disebabkan tidak sabar mahukan kepastian. Lama sangat dia menanggung gangguan semenjak arwah suaminya masih hidup lagi. Ketika arwah suaminya menderita sakit lumpuh, dia juga ikut sama termengah-mengah sesak nafas. Sebab itu sampai 3 minggu dia tidak dapat menjengah arwah suaminya ke hospital apabila dia 3 terlantak. Bukan 3 ni, dia typo mak. Dia typo di sini. Apabila dia juga diserang sesak nafas yang berterusan. Kelam kabut juga anak-anaknya kerana tidak tahu yang mana perlu dijengah apabila kedua-duanya serentak sakit teruk. Arwah suami saya dulu memang banyak menuntut ilmu dukun. Beritahu Mizah masih tidak berganjak di kerusi, sekalipun Haji Kawa akan merawatnya selepas isyak. Arwah suami awak dulu dukun ke? Tersenyum Haji Kawa apabila diberitahu demikian. Mizah mengangguk.
Terbayang kesugulan di wajahnya bila kenangkan suaminya sanggup berguru sampai lupakan rumah tangga. Semenjak ditukarkan ke Sabah, derih bau sudah mula tumpukan masa belajar ilmu dukun. Sampaikan kawan-kawan yang sama bertugas di kem pun mengusik dia dengan memanggilnya dukun. Derih bau tidak peduli apapun kalau kawan-kawan mengusiknya apabila balik ke kem. Biarlah mereka mahu panggil apapun, asal sahaja dia tidak mengalah. Bukan mudah mahu mencari guru untuk turunkan ilmu kalau tidak tahu memujuk. Memang sukar guru yang tinggi ilmu kebatinan mahu turunkan ilmu sekiranya tidak bersungguh-sungguh. Tetapi Mizah yang terkilan dengan sikap suaminya sampaikan di rumah tidak cukup barang-barang keperluan. Derih bau tak peduli sangat. Dia mesti pastikan gurunya cukup barang-barang keperluan terlebih dahulu. Hanya selepas berhenti dari tentera, baru suaminya amalkan berdukun. Dia sedia mengubati sesiapa sahaja apabila mereka meminta pertolongan. Apalah salahnya dia gunakan ilmu yang dituntut untuk membantu orang lain yang harapkan pertolongan. Tidak lama selepas berhenti kerja itulah, derih bau tiba-tiba jatuh di bilik air tatkala mahu mengambil wuduk. Terkial-kial dia berpaut untuk berdiri semula, tetapi kakinya semakin goyah. Dia tidak dapat jejakkan lagi kaki menyebabkan terpaksa memanggil isterinya. Cepat-cepat pula Mizah memapah ke bilik setelah derih bau semakin tidak bermaya. Lama terlantar di hospital, Mizah terpaksa desak anak-anaknya menemui bomoh di bidur. Jirannya yang beritahu mengenai bomoh muda yang sanggup mengubati penyakit diganggu syaitan itu. Belum pun ada umurnya 30 tahun. Mat Tauhid yang dikatakan bomoh di bidur seperti yang diberitahu oleh jirannya. Perkara umur tidak penting pada Mizah. Masakan Mat Tauhid yang masih muda itu mengaku menjadi bomoh kalau dia tidak mampu mengubati orang. Macam mana pun, dia perlu mencuba terlebih dahulu biar Mat Tauhid menguji kemampuannya. Sewaktu Mizah bawa suaminya menemui Mat Tauhid, memang derih bau sudah gelisah tidak menentu. Matanya garang merenung Mat Tauhid seolah-olah tidak menyenangi bomoh muda itu. Kalaulah tidak disebabkan tubuhnya lemah, memang dia gagahi juga bangun untuk meninggalkan tempat itu. Tersinggung juga dia dengan sikap isterinya yang bawakan dia menemui bomoh terlalu muda macam Mat Tauhid, sedangkan dia sendiri bomoh juga. Tentu Mat Tauhid akan tercengang kalau mengalami kejadian di Sabah apabila mangsa gangguan syaitan hilang kemaluan. Kadang-kadang kemaluannya dialihkan ke dahi hingga bagaikan belalai gajah yang tergantung di situ. Kita cubalah berikhtiar dulu ya. Mizah memujuk suaminya supaya menurut sahaja kemahuan keluarga. Tetapi Mat Tauhid tahu yang tidak senang terhadap dirinya bukan derih bau yang terkejang lemah. Tentu, syaitan yang mengganggunya sengaja menggaruk biar setiap orang bencikan derih bau. Kalau dia tersinggung, tentulah derih bau akan terbiar, tidak diubati langsung. Apabila Mat Tauhid menepuk dahi derih bau, memang terasa padanya kesat seolah-olah mengusap kepala harimau. Semakin lama dia usapkan tangannya ke dahi derih bau, tiba-tiba saja lelaki itu mengerang-erang. Memang Mat Tauhid dapat mendengarkan erangan itu seperti ngauman harimau yang menggerunkan. Tentu Mizah tidak mendengar apa-apa selain daripada erangan derih bau sahaja. Dia juga melihat suaminya cuba menggerakkan badan, tetapi suaminya lemah, tidak bermaya. Dia berdamping dengan harimau ni makcik. Mat Tauhid menjelaskan setelah mencuba mengubati lelaki itu. Buatlah macam mana pun Tok Dukun, ujar Mizah memberikan kebenaran apa sahaja yang diperlukan oleh Mat Tauhid untuk melakukannya. Ni kena buat berturut-turut malam ni makcik. Lantas Mat Tauhid memberi pengakuan akan mencubanya. Mizah tak peduli. Biarlah berturut-turut malam mereka anak beranak datang ke bidur. Asal sahaja penyakit suaminya boleh diubati. Tidak tergamak lagi dia membiarkan derih bau menderita menahan kesakitan sejak berbulan-bulan. Sampai lebih seminggu Mizah datang ke bidur membawa suaminya menemui Mat Tauhid. Setiap kali Mat Tauhid melakukan cara pengubatannya, memang derih bau mengerang-erang tidak menentu. Kalaulah badannya boleh digerakkan, mungkin derih bau akan bangun melompat. Tetapi Mat Tauhid tetap bersabar apabila memerangkap gangguan syaitan yang merasuk dalam diri derih bau masuk ke dalam botol yang disediakannya. Puas juga Mat Tauhid menunggu dengan meletakkan botol di hujung ibu jari kaki derih bau sambil amalkan petuanya hinggakan Mizah nampak seolah-olah asap kuning masuk ke dalam botol. Selama 14 hari Mat Tauhid mencuba,
Dia mengeluh pendek kerana dapat mengeluarkan penyakit mengikut petuanya hanya 5 botol sahaja. Dia bagaikan kecewa kerana tidak dapat membantu Mizah memulihkan suaminya. Banyak harimau yang dibelanya ni makcik. Keluh Mak Tauhid mendedahkan rahsia sebenar amalan derih bau selama ini. Saya hanya dapat tangkap 5 je ni. Jelasnya menatap wajah Mizah dalam kehambaan. Banyaknya. Mizah juga heran bagaimana suaminya sanggup amalkan ilmu yang tidak memberi manfaat demikian. Jadi sekarang kita nak buat macam mana? Katanya memang tidak tahu apa yang perlu dilakukan kalau Mak Tauhid sudah mengalah. Macam inilah makcik. Beritahu Mak Tauhid macam menasihatkan perempuan itu. Kita serahkan kepada ketentuan Allah. Kalau nak diubati pun keadaannya dah teruk sangat. Tuturnya lembut untuk menyabarkan Mizah. Tetapi Mizah tak bimbang apa. Kalau ajal suaminya sudah tiba waktu, siapa pun tidak boleh menghalang ketentuan Allah. Lagipun biarlah suaminya menemui ajal kalau dibiarkan menanggung beban derita yang berpanjangan. Dia sendiri tak menduga terlalu jauh suaminya beramal hingga terpengaruh dengan gangguan syaitan yang mahu memusnahkan manusia. Setelah dia membawa suaminya balik, memang anak-anaknya mendesak juga supaya dimasukkan semula ke hospital. Setidak-tidaknya masih boleh diberi bantuan kalau keadaan ayahnya dalam keadaan yang terdesak. Tetapi Mizah berkeras tidak mahu lagi berubat setelah mendengar nasihat Mak Tauhid. Mak, tak bolehlah putus asa. Lamia ingatkan dia supaya tak percaya sangat dengan pendapat Mak Tauhid. Lagipun Mak Tauhid sekadar memberi pendapat, bukannya keputusan yang mesti dipatuhi. Penyakit ayah kamu bukannya boleh diubat di hospital. Tegas Mizah kerana memahami keadaan sebenar yang menyelubungi diri suaminya. Manalah anak-anaknya tahu mengenai ayah mereka yang sanggup bertapa sampai ke gua semata-mata mahu amalkan ilmu kebatinan. Sewaktu derih bau berkhidmat di Sabah, anak-anak mereka ni masih lagi kecil. Memang anak-anaknya tak tahu mengenai amalan mereka selama ini. Sebab itu kalau anak-anaknya sakit, derih bau tidak perlu minta dukun ubatkan. Dia sendiri akan jampikan sampai anaknya sembuh betul. Biarlah kawan-kawannya dalam kem tuduh dia ni kolot kerana percayakan amalan demikian. Kalau dekat hospital, ayah dapat dirawat. Lamia terus mendesak. Di rumah ni, mak nak jaga macam mana? Mak pun sakit. Ujarnya kerana kasihan dengan keadaan emaknya yang semput termengah-mengah. Anak-anak yang lain juga bersetuju supaya derih bau dimasukkan sahaja ke hospital. Tetapi Mizah tidak berganjak dengan keputusannya. Derih bau tidak perlu lagi dibawa ke hospital setelah dugaannya memang mempunyai alasan. Kalau Mak Tauhid tidak memberitahu mengenai 17 ekor harimau menjadi pendamping derih bau, memang Mizah tidak syak apa-apa mengenai penyakit suaminya. Tetapi dia dapat mengagak kalau sekadar diserang angin ahmar, tentu suaminya masih boleh dipulihkan. Dia juga tahu mengenai angin ahmar yang dikatakan stroke kalau dibawa ke hospital. Guru agamanya sendiri seringkali ingatkan mengenai angin ahmar yang memang dihembuskan oleh syaitan yang dikenali dengan nama ahmar juga. Syaitan ahmar itulah yang menjadi punca kepada penyakit ahmar. Sebab itu guru agamanya akan doakan mereka yang mengidap ahmar dengan doa bagi menghalau syaitan ahmar itu. Ramai juga orang yang mengidap angin ahmar itu sembuh setelah didoakan oleh guru agamanya. Tetapi guru agamanya di Taiping itu sudah meninggal dunia tatkala derih bau terkejang tidak bermaya. Kita bacakan Yasin sahajalah ayah kamu ni. Tegas Mizah setelah seminggu derih bau dibawa balik ke rumah. Lamia dan adik-adiknya terpaksa mematuhi keputusan emaknya. Dia tidak mahu emaknya terkilan sekiranya didesak juga untuk membawa ayahnya ke hospital. Hati emaknya perlu juga dijaga dalam saat keadaan ayahnya semakin membimbangkan. Sewaktu malamnya bersiap-siap untuk bacakan Yasin itulah, derih bau merungut dadanya panas bagaikan terganggang ke api. Dalam keadaan kelam kabut itu, Mizah tetap dengan keputusannya untuk menjemput orang-orang surau untuk bacakan Yasin. Biarlah suaminya mengerang-gerang sakit tidak mahu dibacakan Yasin, dia tidak mengalah lagi dengan keputusannya. Belum pun sempat orang-orang surau datang membacakan Yasin beramai-ramai, derih bau sudah meninggal dunia. Dalam keadaan mengerang sakit dada akibat panas bagaikan diganggang ke api itulah, dia mengembuskan nafas.
Macam itulah Tuan Haji, kisah suami saya tu, beritahu Mizah apabila kenangkan penderitaan arwah suaminya derih bau. Memang hairan juga dia ketika itu, asal sahaja suaminya bertambah teruk, penyakit dia juga akan ikut pasang sama. Kadang-kadang terasa juga pada Mizah seolah-olah ajalnya hampir tiba bagaikan berlawan-lawan dengan suaminya. Kalau tidak suaminya akan menemui ajal, tentu dia pula yang menerima pada. Selepas dari bau meninggal dunia, penyakitnya mula beransur sembuh. Berulang kali juga dia menemui Mak Tauhid di Bidor. Tetapi setelah Mak Tauhid belajar ke luar negeri, tidak tahu lagi Mizah mahu menghubunginya. Tak apalah, lepas isyak nanti kita tengok macam mana nak buat dia, jelas Haji Kawa. Ketika Mizah meninggalkan rumah, merungut juga Haji Kawa kerana masih ada tetamu yang datang. Sebuah motosikal berhenti dengan seorang lelaki bersama isterinya turun di tengah halaman. Tetapi isteri Haji Kawa tidak berapa senang dengan kedatangan lelaki itu. Kerana sudah beberapa kali mereka ni datang ke situ, lelaki berkenaan semacam tidak gembira. Kalau tidak disebabkan isterinya berkeras mahu berubat, memang lelaki berkenaan tidak akan jejak kaki ke situ. Isterinya yang mendesak asal saja dia tahu Haji Kawa balik ke rumah isteri mudanya itu. Tetapi dia tidak dapat mengelak apabila perempuan itu datang juga. Tersinggung juga Haji Kawa dengan sikap lelaki tersebut. Namun dia terpaksa pendamkan juga di dalam hati. Biarlah lelaki itu merungut marahkan isterinya yang mahu datang ke situ. Haji Kawa tak peduli apa. Dia pun tidak akan mengambil sesin pun duit pengeras kalau dihulur oleh perempuan berkenaan. Petani saya tak berapa sihatlah, ujar Haji Kawa sebaik saja perempuan itu masuk. Sementara suaminya masih tercegat di tengah halaman. Lepas isyak baru saya nak mulakan. Sengaja Haji Kawa berdalih kerana tidak mahu mendoakan perempuan itu kalau suaminya sendiri tidak izinkan. Saya datang jauh ni Tuan Haji. Perempuan itu dapat menangkap perasaan Haji Kawa disebabkan tingkah laku suaminya. Haji Kawa tersengih-sengih sahaja. Dia tidak menyahut apa-apa kerana tidak mahu menyinggung perasaan tetamunya. Tentu tetamunya menuduh dia sengaja menghalau kalau menyuruh balik ketika itu juga. Kenapa pula ditetapkan masa untuk berubat, sedangkan Haji Kawa sering ingatkan syaitan datang tidak tentu pada waktunya. Kenapa yang suami awak tak masuk sama? Lantas saya bertanya apabila lelaki itu tidak berganjak di tengah halaman. Dia tak mahu saya berubat kat sini, beritahu perempuan itu mendengus perlahan. Kalau suami awak tak izinkan, tak bolehlah, sahut saya memujuknya supaya mengajak suaminya masuk sama ke dalam rumah. Terpaksa juga perempuan itu marah ke pintu menggamit suaminya masuk. Dalam keadaan serba salah, lelaki berkenaan masuk juga, tetapi matanya melingas-lingas macam tidak puas hati. Saya yang sakit, bukannya awak, gerutu perempuan itu mencuit bahu suaminya suruh duduk. Awak tak suka tak apa, biar je saya berubat dengan Tuan Haji ni. Keras suara perempuan itu membentak menyebabkan suaminya terkebil-kebil mata. Kalau awak tak izinkan, kenapa yang awak hantar isteri awak ke sini? Sengaja saya mencelah disebabkan Haji Kawa tak bercakap apa-apa. Lelaki itu juga tidak menyahut, tetapi dia semakin resah duduk di kerusi sambil tangannya menggenggam erat tepi kerusi. Belum sempat Haji Kawa mempelawannya minum kopi yang dihidangkan, tiba-tiba sahaja lelaki itu terbatuk-batuk kuat. Matanya berubah menjadi merah dengan mulut yang berbuih. Ketika ini, saya nampak dia menelungkup dengan punggung diangkat ke atas. Terkejut juga perempuan itu apabila melihat keadaan suaminya tak semena-mena jadi demikian. Segera dia menepuk-nepuk bahu suaminya, menyuruh duduk. Tetapi lelaki itu terus juga menelungkup di lantai. Haji Kawa juga bingkas bangun mahu membantu. Setelah lelaki itu tertonggeng dengan mulutnya yang berbuih. Dengan Ustaz, bukan ke dah kena? Haji Kawa mengejeknya terus mengusap kepala lelaki itu. Tetapi Haji Kawa tersentak selepas mengusap kepala lelaki berkenaan. Lantas dia berdiri tegak menggamit saya. Saya sekadar mengangguk sahaja. Memadai saya memberikan isyarat kepada Haji Kawa supaya tidak perlu tergesa-gesa. Biarlah saya perhatikan dahulu keadaan yang menimpa lelaki berkenaan ketika itu. Perempuan itu juga hanya melihat suaminya sekadar menelungkup dengan punggung yang terangkat.
Dia tidak menyedari saat ini lelaki itu sedang meneran ekor menjulur panjang sampai terjongkit melibas-libas angin. Ketika menggoyang-goyang badan, memang saya melihat kuku tangan lelaki itu memanjang. Kulitnya juga berubah sedikit demi sedikit berbelang menjadi harimau tua terkial-kial menangkap kepala. "Kenapa ni Ustaz?" bisik Haji Kawa menepuk bahu saya. "Apa yang Ustaz nampak sekarang ni?" Tersengih-sengih Haji Kawa apabila disedarinya saya merenung lelaki berkenaan tidak berkedip mata. "Kakak, macam mana rasanya?" Wahati isteri muda Haji Kawa merapati perempuan berkenaan. Biasanya memang Wahati yang membantu apabila Haji Kawa mengubati perempuan itu. "Entahlah, seram sejuk je rasa badan," beritahu perempuan itu sampai nampak badannya berpeluh menahan debaran yang menggoncang di dada. "Kalau Ustaz ni ada, ringanlah sikit kerja saya," ujar Haji Kawa tersengih-sengih mengerling saya. Tetapi saya tak menyahut apa-apa. Mata saya tidak berkedip melihat tubuh lelaki itu bertukar menjadi harimau belang hingga tercangkung di sisi isterinya. Tubuh harimau itu tidak mampu bergerak kuat, dengan sebahagian kulit belakangnya terpokah macam pisang yang diselak. "Aku dah cakap jangan datang. Kamu tu degil juga," gerutu harimau yang tercangkung itu mendongak memerhatikan perempuan di sisinya. "Bukan ke aku yang sakit, terpulanglah pada aku kat mana nak berubat," tegas perempuan itu mencebekkan bibir. "Awak mana tahu Nak Isah?" terangguk-angguk harimau yang tercangkung di depan saya itu. Tetapi Nak Isah sekadar melihat suaminya sahaja yang keluh kesah tidak menentu. "Apa pula aku tak tahu? Awak tak suka akan datang ke sini kan?" merungut panjang Nak Isah membantah sikap suaminya. "Cukuplah Nak Isah, cukup." Lantas saya ingatkan perempuan itu supaya tidak melayani lelaki itu. Kalaulah Nak Isah dapat melihat suaminya sudah bertukar menjadi harimau ketika itu, tentu dia melompat menjauhkan diri. Harimau itu tercangkung di sisi Naimah. Nak Isah tidak dapat bergerak. Kulit belakangnya yang tersiat memang bahana didoakan oleh Haji Kawa tatkala mengubat Nak Isah. Saya dapat mengagak setiap kali Nak Isah datang ke situ, nescaya kulit harimau itu sentiasa tersiat hingga terpokah daging. Dia menderita kesakitan kalau Nak Isah berubat di situ, tetapi Nak Isah tak boleh bertahan akibat sakit-sakit seluruh badan. Kalau suaminya Abu Sunoh demam sampai sesak nafas. Sebaik saja Abu Sunoh sembuh, nescaya Nak Isah pula yang menderita disebabkan tulang belakangnya bagaikan reput kesakitan. Lama dia menanggung sakit sampai berminggu-minggu, terasa seluruh badan macam ditusuk duri. Kalau sembuh pun buat sementara saja. Dia akan sakit-sakit lagi sekiranya Abu Sunoh demam beberapa hari. Kadang-kala sampai berak berdarah, Nak Isah menahan kesakitan yang tidak terhingga. "Sebenarnya yang sakit ni Abu Sunoh," tutur saya berpaling pada Nak Isah. Ketika ini harimau di sisinya hanya menggeleng-geleng kepala dengan lelehan air mata. Tercengang Nak Isah apabila saya menuduh demikian. Terasa juga saya terlanjur menuturkannya kerana tidak diminta oleh Nak Isah mengubati dirinya. Tetapi saya kenangkan Haji Kawa yang sengaja menyembunyikan keadaan sebenar daripada Nak Isah kerana tidak mahu menyinggung perasaan suami isteri berkenaan. "Ustaz ni dia tahu keadaan suami awak tu," lantas Haji Kawa menjelaskan perlahan. Kalau tidak disebabkan Haji Kawa, memang saya juga tidak akan campur tangan. Lagipun terharu juga saya melihat keadaan Abu Sunoh yang berubah menjadi harimau tercangkung di tengah rumah. Ketika ini memang Nak Isah tak tahu apa yang berlaku ke atas suaminya yang terangguk-angguk mendongak di sisinya. "Teruk sangat dah Abu Sunoh selama ni," bisik saya mengerling Haji Kawa yang tersengih-sengih. "Susah nak pisahkan dia dengan Nak Isah," beritahu Haji Kawa menyebabkan Nak Isah semakin tak faham. Tentu dia merasakan Haji Kawa sengaja mahu memisahkan dia dengan Abu Sunoh. Tentulah sukar mahu menerangkan kepada Nak Isah bagaimana gangguan yang merasuk Abu Sunoh itu tidak mahu berenggang daripada Nak Isah. Ke mana saja Abu Sunoh pergi, gangguan tersebut akan tetap mendampinginya. Sebab itulah Nak Isah menjadi mangsa apabila Abu Sunoh cuba menjauhkan diri daripada syaitan yang menyerupai harimau itu. Apalagi Nak Isah sekadar melihat suaminya tercangkung dengan mengerang-erang di sisinya. Manalah dia tahu saat ini Abu Sunoh sudah tercangkung menjadi harimau yang luka parah. Dia cuma menggerakkan tubuhnya, tetapi keadaannya bertambah lemah. Memang harimau yang terconggok di hadapan saya itu tidak melawan apa-apa.
Dia hanya terkebil-kebil saja mendongak saya. Tahu sangatlah saya, dia semacam meminta belas kasihan supaya tidak diserang bertalu-talu. Setiap kali Haji Kawa membacakan, di sini ada doanya tapi saya akan skip ya. Dan dihembuskan ke ubun-ubun Naisah, terpaksa Abu Sunuh melarikan diri. Dia terpaksa jauhkan harimau yang sentiasa mendampingi dirinya daripada terjahan api yang bertalu-talu. Puas juga Abu Sunuh mahu memisahkan dirinya dari harimau berkenaan, tetapi asal sahaja dia menghalaunya, nescaya harimau berkenaan akan mendampingi Naisah pula. Manalah Naisah tahu mengenai harimau tersebut kerana tidak dapat dilihat dengan mata yang kasar. Abu Sunuh sendiri tak tahu mengenai harimau berkenaan, hanya sekali-sekala menjelma dalam mimpinya apabila harimau tersebut menyuruh bertunggang di atas belakangnya. Kadang-kala kalau Abu Sunuh bermimpi di perangkap musuh, sekonyong-konyong harimau itu menjelma untuk menyelamatkannya. Memang dia tidak berupaya menghindarkan harimau berkenaan dari mimpinya, apalagi setiap kali diganggu demam atau sesak nafas. Abu Sunuh merasa seolah-olah harimau itu menjelma laksana bayang-bayang menjilat seluruh tubuhnya. Setelah dijilat oleh bayang-bayang harimau itu, Abu Sunuh akan kembali segar. Tetapi dia heran, isterinya Naisah pula mengidap sakit-sakit seluruh badan. Apabila Naisah berubat menemui Haji Kawa, entah kenapa, Abu Sunuh pula yang merasa panas miang. Dia tidak dapat tahan terlalu lama di rumah Haji Kawa, menyebabkan tergesa-gesa balik ke rumah. Sebab itu Wahati isteri muda Haji Kawa menuduhnya tidak suka Naisah berubat ke situ. Asal sahaja dia terserempak Haji Kawa, memang terasa bulu tengkuknya mengembang. Sekaligus pula hatinya tiba-tiba marah tidak menentu apabila menatap muka Haji Kawa. Kalau tak kita yang jaga anak cucu, siapa lagi nak jaga? Mulut harimau mendongak saya sambil tercangkung tidak bergerak langsung. Mengeluh perlahan Naisah setelah mendengar rungutan suaminya dalam keadaan yang mengerang-ngerang. Baru dia menyedari suaminya benar-benar dirasuk hinggakan suaranya terketar-ketar bagaikan orang tua. Perlahan-lahan Naisah bangun meninggalkan suaminya yang tercangkung mengerang-ngerang. Bimbang juga dia kalau Abu Sunuh menerkam tidak menentu apabila terdesak. Abu Sunuh bencikan aku, Naisah pun bencikan aku. Tutur Abu Sunuh tergeleng-geleng kepala, tetapi saya melihat harimau yang menjelma di hadapan saya itu terenggang-enggang mulut menyeringai tampakkan taring. Kalau orang dah benci, buat apa ditunggu? Ujar saya mengejeknya lantas membacakan. Di sini ada doa dia tapi saya akan skip ya. Habis saya bacakan doa itu, dia menggeletar sampai terkapai-kapai tangan meminta belas kasihan. Luka di kulit tengah belakangnya kembali berdarah seperti kena sebatan cemati yang keras. Kesan birat di tengah belakangnya timbul melintang hinggakan memercik darah. Aku nak jaga anak cucu aku. Apa salahnya? Harimau itu tengah-tengah mulut bagaikan merayu. Memang dia tidak mahu menggerakkan tubuh untuk menerkam ke arah saya. Dia sekadar menunduk dengan mulutnya berbuih-buih dengan lendiran. Buat apa kamu nak jaga Abu Sunuh? Bukankah Allah lebih sempurna menjaganya? Lantas Haji Kawa membentak keras. Harimau itu mendengus-dengus tidak menentu. Matanya melingas-lingas mencari Naisah. Tetapi Naisah sudah berlindung di belakang Wahati setelah menyedari suaminya dirasuk. Tatkala Haji Kawa azan 7 kali di telinga Abu Sunuh dan diikuti dengan membaca surah At-Tariq 11 kali, harimau itu menekuk dada, terus tersungkur menggelepar. Saat ini, Naisah melihat suaminya tertiarap dalam keadaan yang termengah-mengah. Apabila Abu Sunuh terkejang di lantai tidak bergerak-gerak laksana tengah nyenyak tidur, tiba-tiba Naisah menangis tersengguk-sengguk. Dia mengeliat-ngeliat seolah-olah kesakitan di tengah belakang. Janganlah halau aku, Naisah. Sayu suara Naisah menangis seperti mahu berpisah. Kamu tu tak berhak pada Naisah lah. Ejek Haji Kawa terus membacakan. Saya cuba. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hampir setengah jam barulah Abu Sunuh sedar semula. Dia bingkas bangun terpisah-pisah seperti bangun dari tidur. Keadaannya monyok akibat keletihan semasa tubuhnya bertukar sedikit demi sedikit menjadi harimau.
Sebelum balik, sempat juga Abu Sunuh memberitahu mengenai datuk saudaranya yang menjadi bomoh pernah memberikan dia keris usang tidak berhulu. Mata keris itu berkarat seolah-olah besi reput tidak berguna. Memang datuk saudaranya yang dipanggil Tok Ulung itu mengingatkan dia supaya asapkan keris usang yang berkenaan dengan kemenyan setiap petang Jumaat. Tetapi Abu Sunuh tidak peduli sangat pesanan Tok Ulungnya. Malah keris usang itu pun diletakkan merata-rata sahaja, tidak dijaga dengan baik. Dia sendiri tak tahu mengenai hubungan keris usang berkenaan dengan bayangan harimau yang sering menjelma dalam mimpinya. Lama baru Abu Sunuh menuturkan mengenai Tok Ulungnya yang beberapa kali ditemui orang kampung menjelma menjadi harimau. Tetapi dia semacam tidak percaya kerana dia sendiri tak pernah melihat Tok Ulungnya itu menjelma menjadi harimau.